Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izham bin Idrus. Assalamualaikum. Nama saya Ali Irfan Bekama Azmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azhaika bin Muhammad Khalid. Sebelum kita mulakan, kita lihat video ringkas yang diambil daripada YouTube untuk menambah pemahaman tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, kalau orang buat jahat pada kita, gaduh dengan kita, marah-marah kita, tuduh kita tak tentu pasal, kita macam mana? Kita marah kan? Kita benci kan? Tapi berbeza dengan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda, ada seorang wanita tua sering membaling sampah dan najis serta mengeluarkan kata-kata kesat kepada Rasulullah. Sehinggalah satu hari, Rasulullah berasa hairan dan tertanya-tanya mengapa sudah beberapa hari tiada sampah atau najis dilontar oleh wanita itu ketika baginda melalui jalan tersebut. Setelah diselidik, rupanya wanita tua si pembaling sampah itu sedang sakit tenat dan berseorangan di rumahnya. Rasulullah telah pergi menziarahi wanita itu dengan membawa hadiah dan makanan. Setelah meminta izin, Rasulullah masuk ke rumahnya. Alangkah terkejutnya wanita itu dan disangkanya Rasulullah ingin membalas dendam kepadanya. Namun, apabila Rasulullah bertanyakan khabarnya dengan lemah lembut dan senyuman serta memberikan hadiah dan membawakan makanan kepadanya, wanita tersebut tiba-tiba menangis teresak-esak sambil berkata, "Setiap hari ku menyakitimu, menyusahkanmu, membuatkanmu kotor, tetapi tidak pernah kamu memarahiku. Sungguh mulia akhlakmu, ya Muhammad." Melihat kemuliaan hati, sifat pemaaf serta kesabaran Rasulullah, maka wanita tua itu tersentuh hati dan mengucap 2 kalimah syahadah. Teladan daripada kisah ini ialah, cubalah berbuat baik kebaikan walaupun kita sering disakiti. Bersabarlah dengan ujian dan belajarlah memaafkan kesalahan orang di sekeliling kita. Buat yang terbaik, selebihnya serah kepada Allah. Diharapkan video tadi dapat memberi pemahaman tentang akhlak Rasulullah. Terusnya saya serahkan kepada Haziq. Hari ini kita akan belajar tentang penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah. Mari kita mulakan. Penghayatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah merupakan segala perbuatan, percakapan serta pengakuan daripada Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai pelengkap dalam kehidupan umat Islam. Seterusnya, mari kita lihat sunnah baginda dalam berdakwah. Cara Rasulullah SAW berdakwah ialah tidak menghina orang yang salah, selalu menyenangkan hati orang lain, mengedepankan baik sangka, tidak membalas laknat dengan laknat, tidak menebar murka. Mari kita belajar tentang sunnah dalam kehidupan peribadi Nabi Muhammad pula. Sunnah Rasulullah tidur. Akan berwuduk sebelum tidur dan memaafkan kesalahan orang lain serta menghalalkan segala hutang. Baginda akan mengibaskan tempat tidur dan tidur mengiring ke sebelah kanan serta kepala menghadap kiblat. Baginda akan membaca doa sebelum tidur dan sekiranya bermimpi baik, baginda akan bangun dan berdoa serta mengucapkan syukur. Jika bermimpi buruk, baginda akan bangun dan membuat isyarat meludah ke kiri serta berdoa supaya dijauhkan. Dia akan bangun dan membaca doa serta mengucapkan syukur, lalu mengemas tempat tidur dan membersihkan diri. Sunnah Rasulullah memakai pakaian. Baginda akan membaca bismillah atau doa ringkas, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki tanpa daya dan kekuatan dariku. Kemudian, baginda akan memulakan dengan memakai dari sebelah kanan. Baginda tiada unsur riak atau ingin menunjuk-nunjuk apabila memakai sesuatu pakaian. Akhir sekali, baginda juga tidak memakai pakaian yang memiliki simbol agama lain.
Seterusnya, kita balik kepada sunnah Rasulullah ketika makan dan minum. Kita boleh makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan di atas lantai. Tidak mencela makanan. Memastikan tangan sentiasa bersih. Bismillah sebelum makan. Makan menggunakan 3 jari. Mengunyah makanan dengan bersungguh-sungguh sehingga makanan lumat. Makan beramai-ramai. Mula makan dari tepi. Makan dengan tangan kanan. Baiklah, seterusnya kita ke sunnah Rasulullah memasuki rumah bangunan atau permis. Yang pertama, melakukan azan ketika pertama kali masuk rumah baru. Yang kedua, salam walaupun rumah tidak berpenghuni. Yang ketiga, bayarkan solat dan membaca Al-Quran. Yang keempat, baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Yang kelima dan terakhir, pagar rumah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Selepas itu, sunnah Rasulullah pada hari Jumaat. Ada banyak sunnah Rasulullah pada hari Jumaat. Kawan-kawan nak tahu? Yang pertama, memotong kuku. Yang kedua, mandi sunat. Yang ketiga, membaca surah Al-Kahfi. Yang keempat, memperbanyakkan bersedekah. Yang kelima, memakai pakaian yang cantik dan bersih. Yang keenam, memakai wangi-wangian. Yang ketujuh, memperbanyakkan berzikir dan berdoa. Kelapan, berselawat. Dan yang kesembilan, hadir awal ke masjid. Yang ke-10, memperbanyakkan solat sunat. Seterusnya, mari kita belajar tentang sunnah Rasulullah dalam kehidupan berkeluarga pula. Baginda tidak membenci pasangan. Jika ada salah faham dengan isteri baginda, Nabi Muhammad tidak membenci isterinya. Hanya berbincang bersama-sama untuk menyelesaikan perselisihan faham yang berlaku. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Salah seorang mukmin membenci wanita yang beriman. Jika dia membenci salah satu perangainya, maka masih ada perangai yang lain yang menyenangkannya." Riwayat Muslim. Kemudian dari segi bertanggungjawab. Walaupun sibuk dengan berdakwah dan menguruskan negara, Rasulullah tidak pernah mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang suami dan bapa. Rasulullah juga seorang yang ringan tulang kerana sering membantu isteri baginda menyiapkan kerja rumah. Sebagai contoh, Rasulullah pulang ke rumah tapi isteri baginda tidak menyediakan makanan kepadanya. Baginda terus menolong isterinya untuk menyediakan juadah bersama-sama. Baiklah, dalam aspek penyayang pula, baginda menyayangi isteri dan anak-anaknya. Setiap hari, baginda akan mengunjungi isteri seorang demi seorang. Baginda akan membelai isterinya dengan belaya yang manja. Baginda bersikap lembah lembut dengan anaknya. Contohnya, apabila Nabi melihat Fatimah, baginda akan memberi salam dan melayaninya dengan baik. Baginda memberi panggilan khusus kepada keluarga. Hanya Rasulullah memanggil isteri baginda Sayyidatina Aisyah dengan panggilan Humaira yang bererti putih kemerah-merahan. Perkataan ini juga bermaksud kasih sayang dan cinta baginda kepada Aisyah. Akhir sekali, marilah kita mengenal sunnah Nabi Muhammad dalam bernegara. Maksud bernegara ialah mempunyai negara. Dari aspek sunnah pula, bagaimana amalan Nabi Muhammad dalam memimpin negara. Menyediakan satu misi dan visi yang jelas. Rasulullah seorang pemimpin yang memahami dan menghayati misi dan visi hidup. Baginda mendidik umat Islam ke arah mencapai matlamat yang ingin dituju.
Sebagai contoh, baginda mengajak umat Islam yang dahulunya kufur agar meninggalkan segala kemaksiatan dan menyembah Allah. Baginda mempunyai kepimpinan yang fleksibel dan terbuka. Rasulullah merupakan pemimpin yang pakar dalam pelbagai bidang. Baginda bersifat terbuka dengan mengamalkan perbincangan dengan para sahabat sebelum melakukan tindakan. Contohnya ketika Perang Uhud. Baginda mahu berperang di dalam kota. Pun majoriti sahabat mahu berperang di luar kota. Lalu baginda akur dengan kehendak ramai. Memimpin melalui teladan. Rasulullah SAW seorang pemimpin yang dinamik, bersifat bertenaga dan turut serta dalam kerja-kerja yang penting. Baginda tidak hanya mengarah tetapi juga turun pandang. Baginda turut merasai susah payah umat dalam menjalani kehidupan dan perjuangan. Sebagai contoh, baginda turut serta dalam peperangan seperti Perang Badar dan Perang Uhud untuk menentang kaum musyrikin. Pervisioner. Rasulullah tidak menyalahgunakan kuasa yang dimiliki. Baginda tidak pernah menggunakan kedudukannya untuk kepentingan peribadi. Di samping itu, baginda juga tidak bersikap pilih kasih dalam melantik sesuatu jawatan, sebaliknya mengagihkan tugasan mengikut kemampuan dan kelayakan para sahabat. Baginda belajar dari kesilapan lalu. Peristiwa kekalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud telah memberi pengajaran yang besar kepada umat Islam. Oleh itu, sebagai pemimpin, Rasulullah sering memperingati umatnya agar sentiasa mentaati arahan yang diberikan. Hal ini bertujuan agar peristiwa yang sama tidak berulang lagi. Rakan-rakan, apakah kepentingan mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW ini? Cinta Rasul. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, seorang kamu tidak beriman sehinggalah dia mencintaiku lebih daripada kecintaannya kepada anaknya, ayahnya dan manusia keseluruhannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW juga berjanji bahawa sesiapa mencintai baginda, maka mereka akan bersama-sama baginda di dalam syurga. Riwayat Al-Bukhari dan Al-Tirmizi. Berikut merupakan pengajaran yang dapat kita perolehi. Jadi jelaslah bahawa dengan mempelajari sirah, kita dapat mengerti erti cinta Rasul. Oleh itu, dengan mempelajari sirah dapat mewujudkan rasa cinta terhadap Rasul. Islam secara menyeluruh. Sejarah kehidupan Rasulullah SAW sejak tanda-tanda kenabian sampai wafatnya. Sejarah kehidupan para sahabat yang beriman dan berjihad bersama beliau. Sejarah penyebaran cahaya Islam yang dimulai turun Al-A'la di Gua Hira sampai berdoya-doya umat manusia di Jazirah Arab memasuki Islam. Itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.